المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. Bermula ini ialah suatu fasal pada menyatakan barang yang haram isti'mal daripada bijana dan barang yang tidak haram. Kata musannif, ini suatu fasal pada menyatakan barang yang haram isti'mal, ini barang yang haram guna, barang yang haram digunakan. Apa dia barang tu? Nak bayan, nak menyatakan barang tu apa dia? Daripada bijana. Bijana ni kita panggil bekas. Bila sebut bekas ni masuk mangkuk, masuk periuk, masuk asal kata bekas tu, bekas digunakan tu, kita panggil bijana. Bijana haram digunakan daripada bijana dan barang ini dan bijana tidak haram. Ini barang, ini bijana yang tidak haram, ini yang tidak haram digunakan. Ni nak cerita pula, nak menyatakan perkara yang haram yang digunakan daripada bijana dan perkara yang harus. Lepas tu kata dan barang yang tidak haram. Barang yang tidak haram itu haruslah. Dia sebab apa? Dia ulama' dia masukkan juga. Masuk ni dalam bab taharah. Sebab setengah daripadanya bekas tu, kita nak ambil uduk dengan dia tu, maka itu dikatakan sebagai wasilah. Sebab bejana tu, asal dia itu wasilah bagi air. Kita maklum, kita nak letak air mesti ada dalam bekas. Dan air itulah dikatakan juga sebagai perantaraan bagi bersuci. Jadi nak sampai pada bersuci itu, kena melalui air. Dan air tu mestilah daripada wasilah dia pada bekas. Dia panggil wasilatul wasilah. Dia panggil wasilah bagi wasilah. Wasilah bagi wasilah apa dia? Bekas daripada air. Maka bekas tu dikatakan wasilah bagi air.
Dan air itu pula dikatakan wasilah bagi taharah, bersuci. Sebab itulah bab ni, fasal ni penting untuk kita mengetahui bekas yang digunakan untuk kita, apakah perkara yang dikatakan haram kita guna pada bekas tu, dan perkara yang harus, mana dia? Kata-kata dia sebut. Dia kata, dan haram atas laki-laki. Bukan saja laki-laki ni. Dia tambah, dan haram atas laki-laki dan lain daripada laki-laki. Siapa selain daripada laki-laki? Tulis itu, yakni perempuan dan juga khunsa. Iaitu perempuan dan juga khunsa. Haram apa tu? Oleh isti'mal. Fa'il pada kata haram. Oleh menggunakan. Tu isti'mal. Bahasa Arab panggil isti'mal. Oleh menggunakan sesuatu. Sesuatu mana? Sifat. Yang adalah ia sesuatu itu daripada bijana emas dan perak. Daripada bekas yang dibuat daripada emas dan perak ini, dan bekas yang dibuat daripada perak. Tu. Baik, digunakan untuk apa tu? Pada makan dan minum. Pada makan dan minum. Tu. Jadi bekas tu kita maklum. Bahasa Arab panggil awani. Al-awani tu jamak. Dia punya plural dia. Awani kalau satu dia panggil aniyatun. Satu bekas. Kalau awani tu segala bekas. Banyak bekas. Awani tu jamak taksir. Mufrad dia aniyatun. Dia jamak bagi ina'in. Jadi bila sebut kata haru di sini, apa maksud harus? Bila sebut kata haru ni, ini bima yajuzu ma qabala al-haram. Perkara yang membetuli akan haram itu dipanggil harus. Benda yang membetuli akan haram itu dipanggil harus. Dalam masalah ni. Bila sebut kata haram, harus, maka terbenar dengan makruh. Boleh juga kita kata benda tu makruh. Akan datang disebut nanti. Habis itu. Jadi, dia kata, pada makan dan minum dan lainnya. Apa lainnya? Ini selain daripada makan dan minum. Selain daripada makan dan minum. Apa dia selain daripada makan dan minum? Tulis itu, yang ini seperti mengambil wuduk. Maksudnya kita ambil wuduk dengan menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Haram. Adapun wuduk tu sah. Tu dia kata, apa maksud kata? Dan lainnya lain bermakan minum. Tulis itu, yang ini seperti wuduk. Seperti mengambil wuduk dan membasuh ataupun mandi. Ataupun menghilangkan najis. Tulis itu. Tapi sah tak? Bersuci tu. Bersuci tu sah. Ambil wuduk tu sah. Bersuci tu sah. Cuma perbuatan tu yang katakan haram. Wuduk sah, mandi sah. Mandi wajib sah. Guna air yang dalam bekas. Yang dibuat beremas ataupun perak.
Sampai situ lah. Tunggu kata lainnya tu. Dan jika kecil atau sedikit sekalipun. Dan jika bijana emas dan perak itu kecil sekalipun. Walaupun kecil. Sekalipun haram juga tulis itu. Ataupun sedikit. Bukan kata banyak pun. Dia guna bekas tu ada campur sikit emas. Kita kata sikit je. Sekalipun begitu, tulis itu, yakni haram juga. Haram juga. Tu. Haram kita guna juga bekas daripada perak dan emas tadi walaupun sedikit, walaupun kecil sekalipun. Haram. Haram tu di atas laki-laki atau perempuan ataupun khunsa. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Wala ta'kulu fi suhafihima. Fa inna lahum fid dunya walakum fil akhirah. Itu Nabi sebut. Janganlah kamu minum. Nabi sebut. Janganlah kamu minum di dalam bijana emas dan perak. Dan juga janganlah kamu makan di dalam mangkuk pinggan daripada emas dan perak. Sesungguhnya itu adalah untuk mereka di dunia. Dan bagi kami di akhirat. Kita ni dekat akhirat dapat. Nak guna kat akhirat. Dunia ni bagi orang kafir lah. Dia nak guna tu boleh lah. Kita tak boleh guna. Walaupun sedikit, walaupun kecil benda tu. Habis itu. Jadi baik, kita guna tu nak masuk dosa apa tu? Kalau kita guna juga. Adakah masuk dosa besar atau kecil? Ulama bahas. Ulama bahas kata, membilangkan oleh Imam Al-Bulkini dan juga Ad-Damiri, itu setengah daripada dosa-dosa besar. Tu. Imam Al-Bulkini dan Imam Ad-Damiri dia kata, kalau kita gunakan tu dia panggil masuk pada minal kabair. Kemudian ada sebagai ulama sebut, dinakal daripada Imam Azra'i daripada jumhur, sesungguhnya kalau digunakan pada emas, kalau kita guna bijana emas dan perak tu, dia kata itu setengah daripada dosa-dosa kecil. Itu adalah pendapat muktamad. Jadi pendapat muktamadnya kalau kita guna tu dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau mengikut pendapat Imam Ad-Damiri dan Bulkini, dia kata tu dosa besar. Tapi kalau mengikut pendapat Imam Al-Azra'i, itu daripada jumhur ulama, dia kata itu setengah daripada dosa-dosa kecil. Nampak lagi yang juga zaman, Sampai situ. Itulah pendapat muktamad. Qala al-Musannif rahimahullah. Tapi kalau pinggan ataupun di sisi mazhab Hanafi, ada satu pendapat dalam mazhab Hanafi, dia kata satu perkataan dengan harus daripada bekas kopi tu tak apa. Kalau bekas kopi tu kalau buat daripada emas dan perak tu tak apa, dia kata. Harus menggunakan bekas kopi. Dan adalah muktamad di sisi mereka itu Hanafi. Hanafi lah. Habis itu. Mazhab kita tak ada. Mazhab kita tak boleh guna. Dosa kecil. Baik, habis itu. Qala al-Musannif rahimahullah. Maka haram pencelak mata. Celak mata pula.
maka haram. Ini nak tafriq pada kata yang lain tu. Tadi kan dia sebut yang lain. Dia kata apa? Dan yang lainnya. Apa lainnya? Maka haram juga pencelak mata. Maksudnya pencelak mata yang diperbuat daripada emas dan fiddah. Emas dan apa? Perak. Jadi dibuat untuk mencelak dengan dia tu haram tu pencelak dan mata dan bekas celak. Bekas celak pun haram. Hmm. Lagi pula dan penyolek gigi. Orang kita penyolek gigi kalau pakai kayu je. Dia pakai emasnya. Haram. Dan jarum. Ni dalam Syabas Juri tak ada ni. Dia ambil dalam kitab. Iqna' ni ada ni. Dan jarum. Jarum ni pembuat daripada apa emas dan perak. Kita guna. Haram. Bukan kita. Kita tu siapa? Tak salah perempuan atau lelaki. Dan sudu. Sudu yang pembuat daripada emas perak. Dan sisir. Apa sisir? Sikat. Penyikat je lah. Dan bekas ukup. Apa bekas ukup? Tulis itu. Bekas yang dibubuhkan bara api. Sebagai bekas ukup. Bekas ukup dia kata. Pun haram juga. Dan umpamanya. Umpama daripada apa? Penyelak mata, bekas celak, penyolek gigi, jarum, sudu, sisir, bekas ukup tu. Tu umpamanya tu. Apa umpamanya? Daripada emas dan perak. Yang dibuat daripada emas dan perak. Boleh tu. Yang dibuat daripada emas dan perak. Pun tak boleh juga. Haram juga. Kita istiqmal je. Kita gunakan dia. Habis itu. Dia tak ada. Dalam Bajuri tu tak sebut. Kiswatiha bin Haril al-Malkash. Okay, baik situ. Dan haram berukup dengan dia. Apa maksud berukup? Yang ni kita mengasingkan bara api. Dan haram kita berukup. Berukup tadi kita dah sebut. Bekas yang dibubuhkan bara api tu. Haram kita mengasingkan bara api tu dengan dia. Dengan bekas ukup. Dengan dia tu dengan bekas ukup. Berukup tu maksud mengasingkan bara api. Dengan dia dengan bekas ukup tu. Bekas apa? Bekas bara api tu lah. Melainkan kata tak haram tu. Kerana darurah, yang ni kita gunakan barang yang tersebut. Kerana darurah. Contoh macam mana? Seperti pecelak mata. Daripada emas ataupun perak. Pecelak mata tu. Dia pecelak mata ni panggil mirwat.
Pencelak mata panggil mirwat. Tengok. Dia kata seperti pencelak mata daripada emas ataupun perak. Hal keadaannya bercelak dengan dia, dengan pencelak mata tu. Yang dibuat daripada emas dan perak tu. Sebab apa dia menggunakan pencelak mata daripada emas dan perak? Kerana mencerahkan matanya. Semata-mata mencerahkan mata boleh ke tak? Tapi dia kait dengan dikhabar tabib yang adil. Dengan diceritakan, tabib ni doktor. Dengan diceritakan tabib yang doktor yang adil, disebut adil, ada riwayah. Adil pada bab riwayat. Adil pada bab pada menceritakan tu dia adil. Dia adilnya ada syahadah ada. Ada tu ada syahadah, ada tu ada riwayah. Sebab apa tu? Kerana nak mencerahkan matanya, mata seorang tadi, dengan sebab dikhabarkan, dengan tu bahasa babiah. Dengan sebab dikhabar, diceritakan tabib, doktor yang ada pada riwayat tadi tu, dia kata tiada cerah matanya, mata seorang tadi, melainkan dengan dia, dengan pencelak mata tadi. Tu. Jadi nak mencerahkan mata tadi tu, itu dengan dikhabarkan tabib. Tapi tabib tu yang adil, doktor yang adil lah, adil pada riwayah. Dia kata apa kata tabib tu? Tiada cerah matanya, mata seorang tadi, melainkan dengan dia, dengan pencelak mata tu. Tak dapat tidak nak cerah mata tu dengan pencelak mata, tapi yang diperbuat daripada emas dan perak. Tu tak apa. Kenapa tak apa pula? Dikatakan kerana darurah. Darurah tubihul mahzurah. Darurah itu mengharuskan ad-darurah tubihu. Darurah itu mengharuskan itu akan perkara yang diharamkan. Akan perkara yang dilarang. Padahal emas perak tu tak boleh guna. Tapi boleh guna juga dengan sebab darurah. Maka kaedah kita ad-darurah tubihul mahzurah. Itu kaedah fiqh. Ustaz, boleh tanya soalan Ustaz? Ya. Di khabar tabib yang adil tu macam kata atas nasihat doktor ke ataupun macam mana Ustaz? Diceritakan tabib yang adil maksudnya diceritakan doktor yang adil lah. Doktor yang adil. Maksudnya doktor cerita kata kalau nak bagi cerah mata dia ni, tak dapat tidak mesti menggunakan pencelak mata yang diperbuat daripada emas dan perak. Tak cerah melainkan mesti dengan pencelak mata. Tu dia panggil doktor tu yang adil. Dia cakap tu betul. Adil pada riwayat. Okey. Faham faham. Okey. Tu tabib yang adil. Jadi adillah adil pada riwayat. Dia asal maksud adil ni, dia tidak mengerjakan dosa besar dan tidak mengekali dosa kecil. Itu pada asal makna adil. Tapi adil di sini ni, itu adil di sisi mereka. Kalau adil di sini ni maksud adil pada riwayat tu, kita kata dia bersifat adil lah. Dia cerita tu betul lah. Bukan main-main. Memang doktor kata, tak dapat tidak nak mencerahkan mata tu mesti dengan pencelak mata. Boleh jadi betul. Sebab ulama buat macam ni pun memang betul lah dia cerita. Try tengok. Tapi tak apa ke? Tak haram. Tak haram. Sebab apa? Kaedah kita ad-darurah tubihul mahzurah. Sebab tu dia jawab dengan tafriq apa? Maka harus isti'malnya. Maka harus digunakan akan dia. Nya tu kembali mana? Maka harus digunakan akan dia akan pencelak mata daripada emas ataupun perak. Boleh kita guna. Sebab apa? Tujuannya untuk mencerahkan mata. Tu boleh. Terbaik habis itu.
Ataupun satu kaedah lagi, ad-darurat tuqaddaru biqadriha. Darurah itu dikadarkan akan dia, ditakdirkan akan dia dengan kadar darurah. Bukan kata kita boleh guna selama-lama. Apa pencelak mata mah tu, bila dah mata kita cerah, tak boleh guna lah. Atau kena ingat, berkata dah cerah, guna lagi makin cerah. Dah. Kaedah kita, ad-darurat tuqaddaru biqadriha. Itu satu kaedah fiqh lagi. Darurah itu ditakdirkan, dikadarkan dengan kadarnya kadar hajat. Kalau Hajat tu tulis apa? cantik tu, Ustaz. Ha? Kalau tulis lagi cantik. Okey, saya tulis. Okey. Yang Itu dua tu, kaedah fiqh. dua dalil. Dua tadi. Satu. Ya. Nak dua ke satu kaedah ni? Dua, Ustaz. Okey. Itu kaedah apa tak? Kaedah fiqh saya. Kawaid fiqh, ya betul. Kalau fiqh. Adalah saya ngaji dengan beli tu yang kita Asbah Naza'i tu hari Selasa tu, tu antaranya di situ, tapi tak masuk lagi bab tu. Tapi saya belajar dengan beli kitab lama lah kitab tu. Baik, tengok saya tulis jap. Dia dua kaedah. Ad-darurah ad-daruratu nita tak apalah, saya betulkan, takut orang tak jelas tahu urut ta. Ad-daruratu ya tubihul mahzurah. Tubihu al-mahzurah. Al-mahzurah. Mahzurah tak lah. Darurah itu maharul ayat akan mahzurah. Itu jadi maf'ul. Yang kedua, ad-daruratu apa? Tuqaddaru biqadriha. Biqadriha. Dia pendek je. Tapi pendek pun nak kena tahu kaedah ni kena faham Dia kawan fiqh ni dengan usul fiqh ni, kalau orang nak jadi mufti dia kena ingat ni. Kena ingat banyak. Dia kena ingat kaedah fiqh ni banyak. Ustaz, biqadriha ya, Ustaz. Biqadriha. Ni ha tu. Biqadriha. Baik, apa maksud dia? Ad-daruratu tubi'ul mahzurah. Bermula kemudaratan itu mengharus ia, ini saya terjemah dalam masa lama lah. Mengharuskan ia darurah itu akan mahzurah, akan perkara yang dilarang, akan perkara yang ditegah. Asal benda tu ditegah, tak boleh makan. Contoh, babi tu tak boleh makan tu. Tapi duduk dalam hutan tu, dia ada makanan tu, ya tak dapat tidak. Kena makan babi tu untuk kita meneruskan perjalanan kita sampai pada tempat tujuan kita. Kena makannya, tapi boleh makan tak? Boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Lepas tu orang tanya lah, boleh tu boleh makan banyak ke? Lepas tu keluar pula kaedah yang kedua, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Bermula darurah itu
ditakdirkan, dikadarkan, diberhajatkan dengan kadarnya, dengan kadar hajat, dengan kadar darurah. Bukan nak suruh makan babi sampai habis. Tapi kadar tu untuk boleh kita meneruskan perjalanan sampai ke tempat tujuan. Bukan sampai sedawa Ustaz ya. Tak tahu. Dia kata sampai boleh kita boleh jalan tu sampai ke tempat tujuan. Tak lemah Kalau lutut. lebih tu kena buang lah. Lebih tu kena buang lah. Habis itu. Faham lagi Tukadaru Ustaz ya. Tukadaru. Ustaz, lagi sekali bagi dia punya terjemahan yang nombor 1 tadi Ustaz. Nombor 1 pula. Terjemahan dia. Darurah itu, kemudaratan itu, bermula kemudaratan itu mengharus ia tubihu. Mengharuskan ia darurah itu akan perkara yang ditegah. Yang ni ditegah oleh syarak lah. Asalnya khinzir babi itu tak boleh makan. Tapi boleh makan sebab apa? Sebab duduk dalam hutan tu tak apa, kalau tak makan kita mati. Maka kemudaratan mengharuskan, berkata wajib, mengharuskan. Mengharuskan perkara yang ditegah. Hak ditegah tak apa? Asal khinzir, tapi hanya dia harus. Sebab kalau tak makan mati kita. Baik, kemudian ditanya pula, habis makan tu boleh makan banyak ke? Kemudian keluar pula kaedah yang kedua, ulama bagi tahu, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Bermula kemudaratan itu ditakdirkan akan dia darurah itu dengan kadar darurah saja. Dengan kadar kita nak boleh kita hidup dan boleh kita sampai tempat tujuan kita, bukan sampai kenyang tu tak. Kalau makan lebih kenyang atau haram. Kadar kita makan tu kadar untuk darurah saja. Bermula darurah itu dengan kadar. Bermula darurah itu, Haji pun dah ikut terjemah saya. Saya terjemah bahasa kitab Jawi Nombor 2 tu Ustaz. Bermula kalau bahasa moden gini bahasa moden mudah kemudaratan itu ditakdirkan, masih dikadarkan dengan kadar darurah. Kadar darurah tu kadar mana? Kadar kita untuk hidup. Kadar tu nak makan, nak lebih tak boleh makan. Biqadriha tu, tu rujuk pada darurah. Ni kalau dalam ilmu nahwu tu dia rujuk pada darurah. Habis itu. Ya, kalau mengaji kitab fiqh ni, kalau tariqah di petani tu macam baba, contoh baba apa ni, baba ni Allah sama, Qalimat Kedi. Baba Mat Kedi tu, kalau mengajar fiqh mesti dia bawa kaedah usul fiqh ataupun kawan fiqh. Lepas tu Babeli pula, Babeli pun sama juga. Babeli kita Babeli kita kalau mengajar kitab fiqh, dia selalu selitkan dengan kaedah. Tu. Lepas tu nak fiqh ni, kalau mengajar fiqh nak sedap, kata Babeli, kena selitkan kaedah fiqh dengan kawan fiqh. Baru kita boleh tahu kaedah tu ambil mana. Bukan semata-mata fiqh tu tak. Habis itu. Habis tulis baik saya keluar balik. Qala al-musannif rahimahullah. Dan haram mengupah perbuat sesuatu. Saya tak lagi ni. Saya ada nak pergi apa? Nak pergi basuh baju sekejap. Sebab semalam kena peti rumah saya je. Bila kena peti tu, je mesin basuh tu dia tak boleh apa? Dia punya tu elektrik tu masalah. Dia kena basuh kat luar ni lambat ni. Tak apa je berhenti setakat tu lah. Habis dah rosak Ustaz tu. Tu nak repair tadi panggil TMB tadi. TMB dah boleh buat tapi cuma yang dalam tu TMB tak boleh buat. Dia kena panggil orang yang buat elektriknya. Ya, mahal tu Ustaz. Dia punya apa tu? Dia punya plate tu mahal. Tak tahu orang tu tadi orang tu tengok dia kata hari Isnin boleh datang. Jadi peti air saya tu jadi cair balik, tak tahu dia kena bulan nak basuh baju budak-budak ni tak boleh guna, jadi saya kena semua habis Ustaz. Semua habis ke? Lepas tu ni gelap ni, tapi ni tadi ada boleh setengah-setengah yang tertutup, ada setengah boleh buka.
Oh, petik air dengan ni habis. Saya pernah kena tu. Oh. Nah, itulah. Sampai masa Haji. Apalah. Dia pun ada ajal juga ya. Benda baru. Dah. Tapi tak apa, nak kena basuh kat luar ni. Hujan kat luar ni je. Yalah, sini hujan Tak lagi pernah. tak? Banjir teruk. Tak saya banjir teruk. Tak boleh lalu je. Tak apalah, saya berhenti setakat dulu je, tak banyak. Tak apa Ustaz. Nanti sambung balik. Dia punya dan haram mengupah perbuat sesuatu daripada bejana emas. Ni masalah ambil upah ni pun masalah berat juga. Nanti kita nak ada kaedah juga. Akan datang ni ada kaedah kan ni? Tak silap saya kaedah dia apa? Ma haruma akhzu haruma i'ta'uhu. Dari kaedah juga nanti akan datang. Perkara yang haram perkara yang haram diambil, maka haram juga diterima. Ni kalau bab rasuah dia, kaedah tu je. Ada. Ma haruma apa? Okay. Ma haruma akhzuhu haruma i'ta'uhu. Ambil pun tak boleh, terima tak boleh. Bukan, ambil tak boleh, nak beri pun tak boleh, haram, terima pun haram. Nanti akan datang kaedah ni, nanti bahas. Saya suka main kaedah sekarang ni sebab sejak Haji Ngabah beli kitab Asbah Nazair tu jadi minat lah. Dia tengok kita itak tu. Dia kalau beli kata kalau mufti memang dia kena main macam tu. Kalau sepatutnya memang kalau zaman dulu, kalau orang kaedah dulu dia akan guna kaedah fiqah tu. Baik-baik itu. Dia kawan fiqah ni kalau yang asam 40 kaedah ni tak banyak. Cuma dalam Asbah tu jadi beratus-ratus banyak. Tu. Habis itu nanti sambung balik dan haram mengupah. Wallahu SWT alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban barakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Baca kalau dulu Terima kasih Ustaz. Ya. Saya nak kali ni. Ya.